Sambungan bahagian kedua, itu tajuk syarikat bahagian 14.4 dividen. Okey, macam perniagaan biasa, semua perniagaan mengharapkan keuntungan. Begitu juga dengan syarikat, cuma keuntungan diagihkan dalam bentuk dividen. Okey, contohnya awak berlabur 1 juta saham, katakan dividen awak dapat 10%. Jadi dividen kirakanlah 1 juta darab 10% tadi, itulah dividen yang akan diperoleh oleh pemegang saham dalam syarikat berkenaan. Okey, sebahagian dari keuntungan yang dibayar tunai kepada pemegang share syarikat. Okey, dividen dibayar kepada pemegang share modal diterbitkan dan dibayar penuh. Hanya yang diterbitkan saja yang dibenarkan tidak. Maksudnya yang dah dibayar maka akan dapat dividen sekiranya syarikat memperoleh keuntungan. Okey, cara mengira dividen, hanya modal yang diterbitkan dan berbayar penuh sahaja. Ingat tu jangan kira yang dibenarkan. Jadi dividen share biasa akan diisytiharkan manakala share keutamaan kekal seperti dalam modal diterbitkan dan berbayar penuh. Maknanya share keutamaan tu dia dah statik dah. Dia nyatakan 7% ke 8% ke. Jadi tak berubah lah sepanjang masa. Share biasa ni bergantung kepada keuntungan. Berapa dividen yang akan diisytiharkan. Jika pada tahun semasa syarikat tidak memperoleh keuntungan untuk diagihkan kepada dividen, maka dividen share keutamaan tahun semasa boleh tertunggak ke tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya sehingga keuntungan diperolehi. Okay, contohnya tahun 2020 tak dapat untung COVID kan, 2021 pun tak dapat untung lagi. Jadi tak dapat untung lah. Maka dividen yang dinyatakan berapa persen tadi akan di forward ke tahun-tahun akan datang. Manakala share biasa tidak ada dividen tertunggak. Kalau rugi lah, dividen tak dapat langsung lah. Okay, contoh. Okay, pada 1 Julai syarikat ni menerbitkan 1 juta 7% share keutamaan. Okay, share keutamaan dah nyatakanlah 7%. Okey, RM1 seshare. Jadi 2 juta share biasa, RM2 seshare. Pada 15 Julai, syarikat telah menerbitkan 1 juta share keutamaan. Okey, 1 juta dia terbitkan sama juga. Share biasa, dia ada 2 juta tapi dia terbitkan 1 juta. Semua share dilanggan dan dibayar penuh. Okay, ini yang diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, macam mana nak kira? Okay, pada 1 Julai, syarikat telah mengisytiharkan pembayaran dividen interim sementara 3% ke atas semua share biasa dan share keutamaan. Interim tu share awal lah, share sementara. Pada 31 Disember, syarikat telah mengisytiharkan pembayaran dividen akhir 5%. Maksudnya ni dividen interim ni dah dividen pertengahan tahun ke awal tahun ke, dinyatakan 3% dibayar. Kalau dividen akhirnya 5% kita dibayar. Okey, ke atas semua share biasa dan share keutamaan. Jadi ada dua, dividen interim dan dividen akhir. Okey, share keutamaan dibayar 3% darab 1 juta 30,000. Share biasa 3% darab 2 juta 60,000. Dividen akhir, okay, dia tadi nyatakan 7% kan ke atas ni. Sekarang dah bayar 3, jadi tinggal 4. Jadi 4% darab 1 juta 40,000. Manakala share biasa, dia nyatakan di bawah ni 3% pertama, yang kedua 5%. Okey, 5% darab 2 juta darab 100,000. Jadi jumlah share biasa ni, dia punya dividen ialah 160,000. Manakala share keutamaan ialah 70,000. Okey, untuk keuntungan, contohnya jika keuntungan dia dapat 2010 dapat 100,000. Okey, dividen share keutamaan yang dapat tadi 70,000 kan. Share biasa dia dapat 100,000. Tadi 100,000. Jadi jumlahnya macam mana share biasa dibayar? Keuntungan tadi berapa? 100,000 kan.
100,000. Jadi share biasa akan dapat balance je lah. 100,000 tolak 70,000, dia dapat 30,000 je. 30,000 sahaja dari segi dividen. Jadi bahagian dividen ni bergantung pada keuntungan. Jadi pembayaran akan diutamakan kepada share keutamaan dahulu. Balance-nya jika ada akan diberi kepada share biasa. Jadi 30,000 darab 100 bagi 2. Bagi 2 juta. Jadi awak akan dapat 1.5% sahaja dividen share biasa. Macam mana nak kira? Nak darab kepada kadar dividen. 30,000 darab 100 bagi 2 juta. Dapat 1.5%. Ini formula lah. 2 juta tu dia punya jumlah saham yang diterbitkan. Okay, 2011 setelah dia dapat 60,000 je, syarikat tu dapat 60,000 je. Okay, share biasa sepatutnya dia dapat berapa? 70,000 kan? Tapi dia hanya dapat pada tahun tu 60,000 saja. Jadi 70,000 tolak 60,000 dapat 10,000 tu belum dibayar lagi lah kepada share keutamaan. Jadi 10,000 akan dibawa pada tahun 2012. Share biasa ada tak? Tak ada lah sebab 60,000 semua telah dibolot oleh share keutamaan. Share biasa tak ada. Okay, 2012 pula katalah dia untung 150,000. Syarikat tu untung 150,000. Berapakah share keutamaan dapat? Tetap dapat 70,000. Tambah 10,000 yang belum terima tadi. 10,000, 2011 tu jadi 80,000. Manakala share biasa akan dapat balance dia 150 tolak 80 jadi 70,000. Jadi akan dibahagikanlah kepada pemegang share biasa 70,000. Berapa ramai ahli dia terpulang. Ini pengiraan kadar 70,000 darab 100 bagi 2 juta. Okey, soalan struktur macam biasa. Apakah maksud syarikat? Itu semua tu jawab nombor 2 dan seterusnya. Okay, nombor 3, padankan maklumat tata wujud dan tata urus. Okey, seterusnya apa dia modal dibenarkan? Padankan maklumat share biasa, share keutamaan. Soalan subjektif. Okey. Ni yang atas ni modal dibenarkan, yang kedua ni warna hijau muda ni modal diterbitkan. Dan pengagihan dividen peringkat yang ketiga ni anda dikehendaki mengira modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal belum diterbitkan, modal berbayar, dividen, share biasa, share keutamaan. Jadi kita tengok. Okey, didaftarkan. Kirakan modal dibenarkan. Modal dibenarkan sama dengan modal berdaftar lah. Jadi share keutamaan, ambil berapa share keutamaan? 2 juta darab 50 sen, seunit 50 sen. Jadi 1 juta. Share biasa pula 1 juta darab RM1. 1 juta. Okay, ini adalah modal dibenarkan. Jumlahnya 2 juta. Bagi syarikat Mewah Berhad. Okey, modal terbitkan. Diterbitkan, tengok peringkat kedua. Okey, dia terbitkan share keutamaannya. Share biasanya 700,000. Share keutamaan dan semua share keutamaan. Okay, share keutamaan dia terbitkan semua. Okay, share keutamaan 2 juta dia terbitkan semua jadi 1 juta. Share biasa diterbitkan 700,000. Jadi jumlahnya 1,700. 1,700,000. Berapakah modal belum diterbitkan? Tolak je lah modal dibenarkan, tolak modal diterbitkan. Ambil je nilai yang awak dah kira tu. Okay, 300,000. Ambil je 2 juta tolak 1,700. 1,700,000. Jadi dapat 300,000.
Seterusnya, mengira modal berbayar sama dengan modal diterbitkan. Macam ni lah, kira sama je lah. Jadi kita nak kira dividen berdasarkan modal yang diterbitkan. Okay, 700,000 share biasa darat 12%. Dia kata share biasa ni dividennya 12%. Jadi dapat 84,000. Dividen share keutamaan 1 juta darat 7%. Darat 9 per 12 52,500. Kenapa darat 9 per 12? Ya, 1 April syarikat menerbitkan 700,000 share biasa dan semua share keutamaan diberi dan bayar penuh. Jadi April kan, dia modal dibenarkan Januari, dia terbitkan April, jadi kira lah. Jadi kira April tu dalam 9 bulan. Cara merekod dan penjenayaan sama seperti contoh tadi. Debit bank, kredit mohonan. Sebab kita menerima duit kan. Share biasa, share keutamaan, tunjukkan. Ini semua April lah sebab diterbitkan April kan. Di bank untuk share keutamaan, share biasa. Kemudian permohonan pindah kepada modal share keutamaan. Permohonan share biasa pindah kepada modal share biasa. Macam tu lah 4 step kat situ Okay. Kemudian rekod ke ledger. Sama seperti yang bahagian pertama tadi. Okay, kawan permohonan share biasa biasanya dimohon kita akan pindah ke modal. Kemudian bila dia bayar masuk ke akaun bank. Jadi bank dan modal. Okay, share biasa pula dia bayar dengan bank, kemudian akan masuk dalam akaun modal share biasa. Dipindah ke akaun modal share biasa. Sama je, itu je lah kaedah dia. Okay, kemudian suruh rekod dan penyerta kedudukan kewangan. Kita tulis je lah ekuiti pemilik, modal dibenarkan, share keutamaan, share biasa. Kemudian modal diterbitkan, share keutamaan dan share biasa. Okay, dan seterusnya. Awak dikendaki menyiapkan soalan-soalan seterusnya.